Bismillahirrahmanirrahim. Dah sampai dah tutorial ke-18 yang mana kita akan cuba demo macam mana nak tukar Bootstrap layout yang baru, memandangkan sebelum ni mungkin dia punya Bootstrap layout dia agak boring. So kita akan gantikan kita punya interface dengan design layout yang lebih kurang macam ni lah. Sebenarnya design layout ni bukannya saya buat sendiri, just kita akan ambil daripada satu website, nama dia ni startbootstrap.com. ok, ada je Bootstrap themes kat sini. So yang kali ni saya nak tunjukkan cuma macam mana nak modify lah sikit Bootstrap HTML punya theme masuk ke dalam Laravel. Ada je already available Laravel punya themes, tapi itu mungkin nanti kita akan tunjuk masa kita akan set up dia punya admin dashboard. Yang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak modify sikit kita punya home ataupun welcome interface. ok, boleh. Sebelum tu ok, ini kita punya overview dia. Ini apa yang kita nak buat. So ini adalah contoh sampel yang output yang kita akan buat nanti. ok, kita akan tukar theme baru. So macam biasa, disclaimer bahawa tutorial yang saya tunjukkan ni kod dia bukanlah 100%, belum lagi 100% secure. Siapa-siapa yang nak deploy sebagai sistem yang online, pastikan rujuk kepada security expert, since kita nak tunjuk ni as simple as possible kepada basic ataupun beginner, ataupun we call it newbies. Dan pastikan view video tutorial ini dalam desktop, so that anda lebih mudah, korang lebih mudah lah nak nampak dia punya kod. Dan pastikan kod juga boleh available. Setiap kali saya habis satu tutorial, saya akan upload di dalam GitHub kita, iaitu di github.com/kirunizam/lara7. Dan kalau siapa-siapa yang berhajat nak tengok macam mana nak clone ataupun nak download kod ini daripada repository kita, pastikan rujuk di tutorial ke-12. ok, so first thing yang kita perlu adalah kita nak kena download themes ni lah. Kita kena download theme ni daripada ni link yang saya bagi ni. Since dalam tutorial GitHub ni pun, dalam GitHub punya sample repo pun ada dia punya slide dan code. So slide ni pun boleh dirujuk di dalam GitHub. So pastikan download di sini. Lebih kurang lah sebenarnya banyak je contoh ataupun themes yang freely available. Korang pilih je laman yang sesuai. Lepas tu ini adalah satu contoh macam mana, just nak tunjuk satu je. Kalau yang lain tu lebih kurang sama je proses dia, macam yang kami tunjuk ni lah. ok, so selepas kita download, nanti saya akan tunjuk satu item yang kita kena yang sangat penting dalam template punya management ni adalah kita kena tahu nak yield tu apa. Yield tu nanti kita akan tengok lah bahawa ok, macam ni lah. ok, kita ada satu ni adalah satu template. Nanti saya ulang balik overview dia. So ini adalah satu kita punya main template. So ini adalah sebahagian daripada page kita, ataupun yang membuat senarai ataupun list ataupun macam index sebelum ni. So dengan adanya yield, kita boleh panggil this component saja masuk ke dalam kita punya the whole template. So gunakan yield untuk ambil satu komponen saja masuk dalam kita punya template. So korang boleh yield banyak kali lah, no problem. Tapi yang saya tunjuk ni akan ada satu kali saja. So at the end kita akan selesai macam ni. ok, so ada beberapa part yang kita kena ubah. Contoh macam dalam route, macam mana kita nak point kepada page yang lain. Dan ada satu function asset dalam blade ni yang mana kita terpaksa letak sebab kita just nak point kepada public ataupun vendor ataupun code vendor ni, ataupun library yang vendor provide ni, kebanyakan yang ada dalam public, dan kita nak linkkan kepada public folder tu, kita kena gunakan function blade. ok, so kita lihat macam mana kita nak start. So ini adalah Laragon kita. Sekejap ya, kita pergi kepada Laragon
Laragon saya dalam D. Okay, sorry, Laragon saya dalam D. Laragon korang mungkin dalam C lah, no problem. Okay, Laragon. So saya nak tunjuk dulu apa yang kita ada. Start web, install. Okay, kita tak tengok dulu apa yang kita ada sekarang ni. Ni, ini yang lama lah, interface yang lama. So daripada interface yang lama ni, kita nak tukar something like this. Something like this. Okay, kita nak dapat something like this. Ini yang baru nanti, dan ini yang lama. Okay, so kita tak nak interface yang ni lagi dah, tak menarik langsung. Okay, so first thing kita kena download daripada GitHub. Bukan GitHub, kita kena download daripada this. Okay, download daripada sini. Okay, dalam startbootstrap.com ni ada banyak option. Kita tengok apa yang option yang kita ada. Startbootstrap.com. So ini landing page yang saya pilih ni lah. Saya tunjuk ni sebab dia rasanya mudah sikit. Okay, compare dengan yang lain, mungkin dia, saya cuba nak cari header ataupun macam ni kan besar sangat dia punya header kan, ataupun dia punya banner besar sangat. So saya ambil yang mudah, yang simple macam ni je lah. Sebab bila saya download pun memang dia agak simple, dia punya structure dia tak macam yang lain, dia besar dia punya code construct dia. So kita ambil yang ni, just download free. Saya cadangkan lepas kita download tu dapatkan dia punya zip. Okay, zip ni, zip. Lepas download dia akan dapat satu file zip lah. Just zoom kejap. So yang ni, ni start bootstrap landing page. Copy ni, Ctrl C ke Ctrl T untuk cut. Lepas tu kita masuk ke mana? Ke saya punya dalam D. Laragon www. Ini dah ada. Okay, dah ada apa? Okay, dah ada, dia dah copy. See here, right click. Since saya punya ada WinRAR, saya just extract here lah. Okay, saya zoom out balik. Right click, extract here. See, right click, extract here. Saya lebih suka guna WinRAR ni lah. Kalau korang tak ada WinRAR, install lah WinRAR. So nanti dia akan dapat ni file ni. See? Okay, so apa yang kita akan dapat, apa yang kita akan buat daripada file-file ini. So saya rujuk slide kejap. So nampak tak kat sini saya ada bagi guide dalam slide tu. So file folder daripada Bootstrap ni yang tadi yang kita extract tadi, CSS, IMG, SCSS, vendor semua ni, kita copy dia dan masukkan ke dalam Lara 7 project folder kita, dan masukkan dalam folder public, masuk di situ. So semua vendor file ataupun interface JSS ataupun CSS ataupun whatever image yang related dengan kita punya interface, masukkan ke dalam public. Saya suka untuk kita buat satu folder dalam public, yang mana let's say kita ada satu template, kita akan masuk kat sini. So template saya tu nama dia landing page, land page. So saya create satu template kat sini lah.
Mungkin later nanti kita akan ada satu template lagi spesifik untuk admin dashboard, nama dia SB admin. So dalam public kemudian akan ada satu lagi SB admin, so that kita ada dua template yang berbeza. So kita bila kita switch template tu, kita switch template, dia tak akan clash dengan file. Pasal bila kita merujuk kepada template, mesti akan ada file JavaScript ataupun dia dah customize bootstrap file, bootstrap library. So eloknya diasingkan pada satu folder yang berbeza lah. So nanti kita akan ada satu lagi SB admin contohnya, khas untuk manage ataupun semua vendor file untuk SB admin. So dan satu lagi, ini adalah contoh file, satu contoh file HTML. Ambil yang index file ni, masuk ke dalam Laravel 7 resources, views, layouts. Layouts ni adalah folder yang menyimpan semua layout. Contohnya korang ada 10 layout yang berbeza, 10 layout bootstrap yang berbeza. So semuanya boleh letak dalam sini lah. So sekarang ni kita ada default app, dia punya applet, dia punya layout ni. Ni mungkin tambahan, dan ada satu lagi template untuk landing page .blade.php. So nanti saya akan tunjukkan macam mana index ni kita boleh rename kepada something else lah. Sebab kita tak boleh simpan sebagai index.html saja, sebab dalam Laravel punya environment, setiap interface HTML file mesti disimpan sebagai .blade.php. ok, so kita dah dapat ni. ok, kita dah extract ni kan, tak kisahlah korang nak extract kat mana pun. ok, yang penting ini CSS folder, image CSS dengan vendor ni korang kena transfer ke mana, copy dia kan. Dan korang nak mudah, korang pergi ke Laragon ni, pergi kat root dia, klik kat root. Root ni adalah Lara 7, ada satu folder nama dia public. Ni public ni. So dalam public ni, ok, saya dah sediakan satu land page kat sini. ok, delete dulu ya. ok, so kita buat satu file barulah. Mana tadi, new folder. So buat nama dia landing page, contoh dia lah. So semua file yang terlibat dengan kita punya landing page template, kita akan letak kat sini. Kosong. ok, so apa yang kita buat, yang ni folder dia ni, semua ni CSS, img, CSS, bla bla bla, vendor ni korang copy dan paste kat mana, di Lara 7, nama projek kita public landing page. So done. ok, so seterusnya index ni apa yang ada. So index ni sebenarnya dia punya main page lah, macam tu. Dia contoh satu page yang menggunakan layout yang kita nak pakai ni lah. So kita ada macam header, kita ada banner, kita ada beberapa section kat sini. So kita just nak ambil yang ni, dia punya ok, kita boleh adjust. Kita akan buang yang ni, ni besar sangat. ok, and then kita akan buang juga section yang ni. Kita buang section yang ni. Kita akan ambil this part yang subscription ni dengan apa, dengan footer. So nanti kita adjust lah accordingly daripada situ. Sorry, tak boleh save. So apa yang kita perlu buat adalah index ni kita copy, masuk ke dalam mana, masuk ke dalam ok, ni adalah landing page, public landing page. Kita tak nak ke situ, kita nak pergi resources, views dan layouts, kat situ yang ada app.blade.php tu. Saya zoom di situ. ok, letak situ. So nanti kita akan rename dia lah dalam kita punya apa, kita akan rename dalam ok, kita punya ok,
Ni kita punya, kita buka kita punya open folder, kita punya folder tadi, kita pergi kepada D, saya punya kat D, Laracon www Lara 7. ok, kat situ. So kita zoom kejap. So kita tengok public, kita punya folder public, apa yang kita dah ada. Public kita dah ada landing page ni, kita dah copy tadi, paste CSS, sorry, kita ada CSS, IMG, SCSS, vendor. ok, fine. So sekarang ni kita tak nak pergi kat situ, kita nak pergi kepada resources, views dan layouts. Ni adalah file yang kita akan just rename je dulu, rename file index.html yang kita copy paste tadi, kita rename dia sebagai land, nak membezakannya lah, template landing page .php, sorry, .blade dulu, blade.php. so kena bagi nama macam tu lah, something .blade.php, just enter, dia akan rename. Sudah berklik dia, ok. Sebab so korang boleh start explore lah, ataupun korang boleh start tukar dia. Ni contoh dia. Ni kita akan bagi nama baru, FSTM, title baru with Lara 7 landing page. Contoh dia lah, contoh. ok, so apa yang ini kita kena tahulah, navigation ni by right dia adalah despite, ok, navigation ni pada bahagian atas lah. So kita akan ambil yang tu, then kita akan ni navigation, oh sorry, bukan yang ni, dalam D. ok, kita ada masthead. Masthead ni saya rasa yang bahagian inilah masthead, banner dia. Then kita ada apa lagi, icon grids. Icon grid yang sini 1, 2, 3 icon ni, icon grid. So kita tak nak icon grid, kita tak nak masthead pun kita tak nak. Kita buang masthead, start daripada masthead, kita buang, tekan shift. ok, shift ni untuk kita select, sambung select. Then apa lagi, kita tak nak image showcase, kita just nak bahagian ini saja, dua bahagian ni saja. ok, footer dengan bahagian atas ni apa, subscribe email dah. Testimonials pun kita tak nak. Call to action, call to action, ya, call to action ni kita nak. ok, kita akan ambil sampai sini. So daripada navigation kita nak tak? Navigation kita perlukan, kita perlukan navigation. Kita tak nak masthead kita tak nak, kita just nak ambil, kita just nak tinggalkan apa, ni call to action, iaitu subscription sini dengan dia punya footer lah. ok, just delete. ok, delete, dan pastikan save lah, Ctrl S untuk kita save. So sekarang ni kita nak apply, macam mana kita nak buat, apa strategi kita. Kita nak apply, ok, kalau kita view kita punya mana, ok, sorry, ok, ini adalah interface kita yang asal. Interface ni datang daripada mana? Daripada welcome.blade.php. ok, dia ada dalam welcome.blade.php ni. Macam mana kita punya routing panggil welcome.blade.php ni? Macam mana dia panggil? Kita dah tak nak guna welcome.blade.php ni sebab kita nak tukar interface kita. ok, kita nak tukar interface kita, kita nak tukar landing page kita, kita tak nak keluarkan welcome tu lagi.
Okey, so macam mana dia panggil? So kalau korang perhatikan dalam routes. Okey, dalam routes. Okey, web PHP routes, web PHP, sorry. Okey, korang akan dapati ada satu perkataan welcome. Okey, welcome ni maksudnya bila dia balik kepada home page, okey, landing page kita tu, dia akan panggil welcome. Welcome ni mana? Benda ni lah welcome ni. Boleh tak kita tukar lain? Contohnya kita nak create satu page baru, nama dia landing page. So landing page. So tempat yang sama dengan welcome ni, kita akan create satu file baru. Zoom kejap. Okey. So landing page ni ada, kita dah tukar untuk home, kita akan panggil landing page. Ni home ni, dia akan panggil landing page. So, create new file. Okey, create new file dalam views. Dalam views kita kena create new file. Okey. Then bagi nama dia, views, new file. Oh, banyak ni sangat. Sorry. Kita dalam views, new file. Okey. So kita save dia sebagai landing page. Okey. Landing page dia kena, okey, dia tak boleh landing page saja, dia kena .blade.php. Okey, .blade.php. Okey, landing page.blade.php. So apa yang kita buat dalam ni? So by right kita boleh tengok template yang lain. Contoh macam dalam home. Dalam home, okey, kita tengok dalam home. Dia dah ada, ni dalam home. Dia dah ada satu template lebih kurang yang kita boleh pakai. Okey, apa yang dia buat kat sini adalah okey, ni. Apa yang dia buat ni? Ni lah. Dia akan buat ni. So okey, ni kita buat test dia dulu, landing page. Dan yang ni dia akan gunakan app punya file daripada app.blade.php, datang dari sini. Okey, ni kan ada extends layouts.app. Layouts tu folder kita dalam views, dalam resource views. Okey, dan ini adalah kita punya layout yang sekarang ni lah, yang tak cantik tu lah, yang korang kata tak cantik. So sekarang ni kita nak tukar kepada yang bawah ni. Macam nak tukar? Okey, apa nama dia? So layouts tu folder layouts, resource views, layout. Okey, so yang ni kita tukar kepada template. Ni ejaan dia, saya ikut ejaan dia, template. Rujuk kat sini, template. Zoom kejap. Okey, rujuk di sini, template. Okey, itu adalah layout file. Itu adalah layout file. Template dash landing page. Okey, so kat sini adalah satu area yang kita namakan sebagai content, ataupun section ni kita namakan sebagai content. Okey, so bila kita ada section content, dimestikan kita end section. Okey, mesti end section. So kat sini kita just nak paparkan welcome je lah. Okey, kita paparkan welcome saja. New welcome H1 contoh dia. Okey, new welcome. So kita nak test je lah, kita just nak test saja. Boleh tak kita display benda ni? Okey. Okey, ni layout yang baru. Ni layout yang lama. So kita akan pop. Oh, okey. Dia keluar macam ni. Okey, dia keluar macam ni. Kenapa dia keluar macam ni? So by right, kenapa dia keluar macam ni? Sebab dia tak implement Bootstrap. Kenapa dia tak implement Bootstrap? So kita check view page source. Korang boleh tengok kat sini.
bila kita tengok Bootstrap ni, bila kita klik, dia tak jumpa, not found. Kenapa tak jumpa? Sebab kita tak properly manage dia punya path ni. So dalam Laravel, sebab kita punya vendor file ni berada dalam folder lain, tempat lain, dalam folder public, jadi kita kena point dia balik ataupun kepada ni tempat tu dengan menggunakan ni blade function. Sepatutnya ni letak kat atas okey, kita letak kat atas. Okey, kita kat okey, so setiap satu yang point kepada internal folder ataupun internal path, kita terpaksa tambah asset. Kat mana kita nak letak? Dalam template landing page kita. So kita adjust kat situ. So kita kena tambah blade function kat sini, blade yang nama dia asset. Okey, asset bukan assets. Okey, so kat ujung ni obviously bila kita ada yang ni, kita kena tutup dia dan tutup blade. Nampak? Okey, so yang ni kita repeat lah. Tempat-tempat yang merujuk kepada local folder macam ni, ni kita kena tambah dia. Okey, yang HTTPS ni pasal ni guna CDN, so kita tak payah point lah dengan asset sebab dia rujuk kat luar. Rujuk maksudnya dia pergi kepada server tersebut lah. Dan pastikan ujung dia ni kita tutup juga. Ni satu lagi, ni last one. Okay, this one, so that dia boleh point kepada vendor file yang ada dalam dalam public. So kita kena gunakan function accept. So itu kita dah tukar dia punya CSS. Biasa CSS kat atas. Okey, kenapa CSS kat atas? Alamak. Sebab CSS ni adalah interface library. Jadi sebelum kita berinteraksi, obviously kita kena paparkan dulu dia punya interface properly lah. Okey, macam tu. Okey. Save, Ctrl S, dan kita cuba lagi. Boleh? Tak boleh juga. View page source. Dia dah tukar. Okey, dah pergi dah. Oh, saya lupa. Kita ada letak satu folder kat situ. Dalam ni, dalam public tadi, dia ada satu folder kat sini. So kita tak boleh guna asset sajalah, kita kena tambah dia punya path. Okey, sorry dah. Landing page slash. So itu adalah path tambahan dia lah, sebab kita buat dalam satu folder yang ada satu subfolder dalam public tu yang nama dia landing page. So kita kena tambah landing page slash sebelum vendor, landing page slash. Ok, save. So ini adalah yang penting lah Bootstrap ni. Ok, so kita tutup ni dia punya code, refresh balik, reload. Ok, so kita dah dapat dah kita punya ni, kita punya interface ni yang basic lah. Nanti kita boleh adjust ni, no problem don't worry, kita adjust sama-sama. Kenapa dia punya welcome tak keluar? Kenapa welcome dia tak keluar kat sini? Sepatutnya tadi bila kita panggil landing page, dia punya kaedah dia macam ni. Kita baca route dulu, route PHP, dia akan panggil landing page kan. Ok, dia akan landing page. Landing page ni apa yang dia buat? Dia akan pergi ke landing page di sini. Dalam landing page ni dia akan apply layout yang ini, dan ini adalah dia punya
output ataupun display yang kita nak paparkan dalam landing page tersebut, display tambahan lah. Instead of template saja, dia ada display tambahan. So new welcome ni kenapa tak keluar? Kenapa tak keluar di sini? Kenapa tak keluar dalam ni? Kenapa tak keluar? Okey, kita debug dulu kat mana sepatutnya benda ni keluar. Okey, kita boleh letak kat sini, boleh tak? Kita letak kat sini nanti. Okey. Okey. So kita pergi ke template terbalik. Pada template tu di mana ya? Ni template landing page. Kita lupa nak apply ni satu. Yield. Okey, yield. Yield ni apa? Okey, yield ni apa? In case kalau kita nak letak tambahan display pada template, korang kena buat yield, function yield, yang mana dia akan memanggil kita punya content ataupun segmen content yang lain. So ini contohnya adalah content kita kena yield content. So kalau katakan kita nak tambah welcome, kita kena letak yield di sini. Di sini tu mana? Okey, kita kembali kepada template kita. Okey, so dia in between ni lah, kita punya gambar laut ni dengan kita punya footer. So kita cari kita punya template dan sebelum footer. Senang nak fikir macam tu, sebelum footer. Okey, sebelum footer kita akan letakkan di sini. Okey, kita letak di sini kita punya apa? Kita punya yield. Okey, kita kena letak di sini kita punya yield. Yield apa? Yield content. Kenapa yield content? Sebab dalam landing page ni kita ada section content. Sebab tu kita perlu, bila kita set section tu namanya content. So bila kita nak sedut content daripada section content ini, korang kena buat yield content. So let's say kita set nama ni content main. Okey, kita letak dia sebagai main content contoh dia. So oleh kerana section dia nama main content, so korang kena yield main content. See. So kita refresh balik. Tak keluar. Oh, kita tak design kita punya ni. Okay, sorry. Main content, sebab kita tak ada apa-apa div kat sini. Oh, okay. So kita adjust balik, letak kita punya div, mungkin class sama dengan container, dan kita tutup balik di. Okay, save. Tu new welcome. So kita ada satu paparan baru di situ. See, nampak? So sekarang ni apa yang kita nak buat? Kalau ikutkan kita punya output overview tadi, kita cuba nak paparkan ni senarai training ni masuk ke dalam yield sini. So instead of welcome saja, dia akan keluarkan senarai training. So macam mana nak buat? So kita kena adjust kita punya apa? Kita punya benda ni lah, main container kita ni. So main container ni kita nak buat apa? Kita buat satu lagi, mungkin since kita dah buat sebelum ni interface dia, iaitu pada index. Pernah tak kita buat dalam index? So kita tengok dalam index, dalam trainings index. Ni. So just ambil dalam index ni, index. Okay, saya zoom kejap dalam index ni kan. Okay, dalam index ni, index trainings index. Okay, rujuk kat situ, benda dah ada. So copy paste je lah, sebab benda dah ada. Copy paste je lah. Tapi nanti kita akan buang lah, delete file tu semua lah. Okay, ambil the whole thing. Sebab itu adalah interface untuk public. Okay, bila interface untuk public, ini mungkin tak perlu dulu. Kita akan buang kita akan buang delete button dengan edit button. So kita remain dengan
show, boleh. Okay, kita remain dengan show. Okay, kita kekalkan satu saja, iaitu show. Ini pun tak perlu lagi. Okay, cumanya dalam ni kita perlu capture, sebelum pergi pada landing page, kita kena hantar data. So macam mana kita nak hantar data? Cara paling mudah, ni cara paling mudah lah, shortcut dia, tapi saya tak pasti dia adakah ada cara terbaik. Kita patah balik kepada kita punya route tadi. Kalau nak yang lebih baik, kita create satu controller lah. Okay, tapi nak buat shortcut saja. So kita akan simply create satu request di sini daripada database sama dengan training all. Okay, simple one, training all. Then kita akan bawa ni bersama lah with. Okay, with compact. Okay, kita ambil daripada sini, trainings. Ini kat mana tadi? Dalam web. Okay, ini sekarang ni kita berada dalam routes/web.php. Okay, cara yang lebih baik adalah kita create satu lagi controller baru, boleh saja. Kalau nak buat macam ni pun it's possible lah, cuma mungkin orang kata this not a good practice. Okay, tak apa. So dia akan hantar trainings ni. Okay, dia akan hantar trainings ni. Cuma training ini, kelas ni tidak ada include. So kita kena use app pp/training. Betul? Tengok dalam index. Bukan dalam controller. Cuba tengok dalam training controller. Kalau kita nak lihat dalam training controller, app training controller, http controllers training controller. Ya ni, benda ni lah. Sorry, terbalik. Okay, macam tu. Okay, so dia hantar kepada dia akan hantar kepada landing page. So dalam landing page kita ada ni trainings. Baru dia dapat data ni. Tu nampak? Okay, kita ada. So, nanti kita adjust lah, delete macam ni, kita buang ni task untuk show. Okay, kita adjust balik. New welcome ni mungkin kita buang kot. Training list. Okay, kita boleh buang ni, kita masih boleh maintain dia punya search. Tapi kita kena buat search baru. Sebab search tak payahlah, kita ambil atas. Okay, new welcome. Okay, new welcome ni kita buang balik. Tak perlukan pun. Okay, just buat testing je tadi. And then kita akan adjust kita punya ni pada 12 so that dia boleh expand lebih besar. Training list, trainings provided. Okay, search tu kita tak perlu pasal redundant dengan search button kat atas. Boleh buang float right ni buang. Okay, form sini buang. Okay. Okay, tak okey lah, dia macam janggal sikit pasal ada berapa yang tu kita boleh buat div tadi kot. Div ni kosong je. Kosong nak buat apa? Kalau sapi biasa dengan NBSP untuk space, boleh
cakap macam tu, so that kita provide satu buffer lah. Okay, so macam tu. So delete ni kita buang dalam th untuk kita buat ni delete ni kita buang pasal kita dah buang button delete untuk show. Okay, nice. Dah dapat. So ini kita adjust jugalah. Start bootstrap ni pun kita adjust. Ini pun kita boleh adjust. Kat mana adjust tu? Dalam mana? Dalam mana? Dalam template kita. Okay. Dia akan ada kat dalam ni kan. Ni kita boleh adjust sikit. Okay, ni start bootstrap ni kan, kita buang lah. Start bootstrap ni dalam body mestinya. Mana? Oh sorry, dalam container. Okay, yang ni kita boleh buang kat situ, gantikan dengan benda lain. See? Okay, kita dah tukar ready to start, sign up now. Ini pun kita boleh buat, adjust nanti kemudian lah. So yang penting kita dah dapat ni. Kita dah dapat interface baru. Ni mungkin kita boleh tukar lah dalam template kita. Okay, bawah ni about just website 2020 FSTM quiz contoh lah. Korang kena ni lah, perbanyakkan knowledge tentang bootstrap. Facebook kita nak hantar kepada http facebook.com/quiz.fstm. Okay, itu contoh dia lah, hantar kepada Facebook. Lepas tu kita ada Twitter kat sini. Twitter kita tak ada, kita akan tukar kepada YouTube. Okay, ni Instagram, tukar Instagram. Okay, then YouTube ni kita tukar kepada http bit.ly/fstmtube. Okay, refresh. Okay. Okay, dapat. Okay, so lebih kurang macam tu lah. Kita modified kita punya landing page daripada welcome kepada something yang for me is better lah, lebih baik daripada kemarin. So kita lihat apa ada dalam slide lagi. Okay, yield kita dah bincang, dah tunjuk macam mana. So ini adalah output yang kita dah hasilkan, lebih kurang. Okay, kita dah content. Okay, kita dah cerita pasal landing page. Okay, route pun kita dah buat. And then pastikan kita rujuk dalam GitHub kita, github.com/rizam/lara7, dan pastikan subscribe. Okay, anda subscribe kepada channel kami FSTM Quiz di YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat malam.